warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia kepada Nayuk di Kampung Petang, kepada Tok Mene dan juga Abel Sukarno, terus kepada Comrok Imam, ibu-ibu, bapa-bapa. InsyaAllah kita malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pertama sekali lafa-lafa untuk kita syukur kepada Allah. Syukur di atas beberapa nikmat yang dibagi Allah Ta'ala kepada kita. Banyaknya nikmat yang Tuhan bagi. Terkadang manusia lupa kepada Allah. Allah Ta'ala masih beri harta kepada dia, dia koha jauh dengan Allah. Allah Ta'ala menambah rezeki kepada dia, dia koha jauh dengan masjid Allah. Tetapi Allah Ta'ala masih lagi memberikan nikmat. Dan dia masih lagi deraka kepada Allah. Ingat satu hari Allah Ta'ala akan tarikkan rezeki, Allah Ta'ala akan tarikkan nikmat yang Allah telah bagi kepada kita. Sebab kita telah menjadi orang yang tak syukurkan nikmat. Kalau gitu kita kena syukurkan nikmat. Sama ada nikmat yang kecil-kecil dan nikmat yang besar-besar. Nikmat yang ada di tubuh badan kita, nikmat yang kita dapat daripada rezeki, makanan, minuman, ini adalah nikmat. Bila kita dapat nikmat paling kurang, yang kita kena kata Alhamdulillah. Kita jual, orang tanya laku dah jual kita, Alhamdulillah. Kita jenis orang motong. Nah, orang tanya lagu mana sekerak lah ni, Alhamdulillah, curi demo dah. Tapi Alhamdulillah, kerana semua itu daripada Allah. Semua daripada Allah. Witubi juga lafaz Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Rabbin bawang Allah. Kita jadi hamba Allah. Nanti terima. Apa yang dibagi Allah Ta'ala, itu kita terima. Kerana kita jadi hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan. Bila kita syukurkan nikmat, Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat kita. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur nikmat aku tambah lagi nikmat kepada kamu. Dapat rezeki, membagikan rezeki kepada orang yang lain. Allah Ta'ala tambah lagi. Hari ni bunyi kata Nayuk bagi lemu seko sorang. Cuti masjid, bukan seko sorang ya. Itu sari kecil lah Nayuk. Satu masjid lemu, lama tak biasa dengar. Kau biasa dengar lemu plastik. Ni lemu sungguh. Tak biasa lagi lah. Tahulah mana ada. Bagi lemu untuk buka puasa. Tapi orang yang pergi tu kaya molek lah. Yang mampu. Puasa tak apa lagi. InsyaAllah. Balasah kami. La ilaha illallah. Allah Ta'ala tambah rezeki. Mudah-mudahan dengan kebajikan yang Nayuk buat macam ni pada tahun ni, tahun lepas tambah 2 ekor tuan-tuan. Amin. Mana Nayuk? Ucap. Saya kata siap apa buat ikan lah. Rezeki Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Masya Allah. Tok Mene habis 17 ekor. Jamu lemu. Dia kata 20. Orang meleh ngaku. Lebuh. Pasir dah. Buat jamu Allahu Akbar. Tuan-tuan,
Bila kita mensyukuri akan nikmat Allah, kita gunakan harta kepada jalan Allah, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmat kepada kita. Tak susah. Tak akan fakir bagi orang yang tolong agama Allah. Tak akan habis harta orang yang keluarkan harta dia untuk membagi kepada orang yang susah-susah. Allah akan menambah lagi nikmat kepada dia. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi, malam ni yang kita nak kecek berkenaan dengan hal masalah menyambut Ramadan. Saya baru ingat sini kita mari kali yang kedua. Dulu kita mari selup dah. Amo kata mana tanya Tok Imran, tempat kita mari ceramah hari tu. Dia kata sini dah. Tak cek. Dia ingat kata lain. Kapal lain apa sini dah. Tengok apa seni molek. Tapi tak teluh lagi orang pas kulit luar. Semula kena buat padang. Kena buat tempat luar lagi. InsyaAllah kita akan mari tuan-tuan. Ibu-ibu, bapa-bapa, tajuk yang nama nak kecek malam ni berkenaan dengan persiapan untuk kita nak menyambut Ramadan dan amalan yang kita kena buat bila kita duduk di dalam bulan Ramadan. Sebelum daripada kita masuk di situ, ibu-ibu, bapa-bapa, dalam hidup kita manusia semua kalau kita tanya kata, kita ni nak tak benar yang baik? Kita nak tak benar yang baik daripada Allah? Kita nak perkara-perkara yang Allah Ta'ala bagi hak molek-molek, hak baik-baik? Tentu kita jawab, saya nak. Hak ni pun nak, yang ni pun nak. Semua nak berlaku benar yang baik. Bila kita nak benar yang baik, mesti kita kena buat baik-baik-baik. Baik di sini ada 5 kebaikan. Yang pertama, bangun di waktu pagi kita niat dulu nak buat baik. Bahasa Sia kata kit nesing kididi. Fikir dulu dan niat dulu apa hari ni yang kita nak buat baik. Sekadar kita niat tu boleh pahala dah tuan-tuan. Kita nak pergi mengaji, kita nak pergi masjid, kita nak baca Quran, kita nak sedekah. Niat dulu untuk kita buat kebaikan. InsyaAllah hari itu kita dapat benda yang baik. Bila kita niat, yang kedua kita kena kecek benar baik-baik. Keceklah benar yang baik-baik dalam hari yang kita. Benar yang menyebabkan kita jadi sakit kepala, menyebabkan kita jadi kriak, tak usah kecek benar tu. Keceklah benar yang baik-baik. Apa benar suka kecek lagi, kecek lagi. Yang ketiga barulah kita buat baik. Niat, kecek dan juga buat baik. Dia buat baik. Kebaikan kita buat. Apa yang benar yang baik? Allah Ta'ala berjanji, innal abrara lafi na'im. Siapa yang banyak buat kebaikan, Allah Ta'ala sediakan na'im, sediakan syurga bagi dia. Sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Siapa dia yang banyak buat kejahatan, Allah Ta'ala sediakan neraka jahannam. Oleh itu kita pilih, kalau nak yang baik, kita mesti buat baik. Dan yang keempat, kita kena saing dengan orang yang baik-baik. Saing orang baik-baik siapa kita. Tak usah banyak-banyak jebur kuat. Kita duk putih, orang duk beli jebur putih-putih ke tepi jalan, ambil buah dalam bunyi dijual. Pula putih 2 kop kadang-kadang. Jebur 10 putih baru boleh duit 2 kop. Main neraka. Tapi jebur tak ada harga, orang ambil pergi basuh. Basuh proses dicuci. Ni saya madu dalam 500. Epek dia 900. Mau apa 700. Naik harga. Orang tak ada nak makan jebur. Orang nak makan ni saya madu. Tapi jebur tu kisah dengan ni saya madu. Mahal siapa ke jebur? Cuba orang tu lah. Kalau kisah dengan orang baik-baik siapa kita? Ini hidup saya dengan Fok Borisak kita ni. Tak ada cangkak. Bawa batu, bawa air ketum, bawa air kok, air batu di dalam hutan. Pas kita berkaya. Mula pergi molek tubik mari. Kadang-kadang dia duduk ke. Luak ke apa? Duduk kala kita. Bertanya luak apa? Duduk kahit kita.
Dia nampak dekat kita. Astagfirullah. Ni. Saya orang baik-baik siapa kita. Nah, kita daripada kita saya, baik siapa kita. Yang kelima, banyak kita pergi tempat baik-baik. Tempat ceramah, tempat ngaji agama di masjid dan sebagainya. Di tempat baik-baik, kita hari itu dapat benda yang baik daripada Allah. Ni tuan-tuan. Oleh itu 5 perkara yang saya share, buatlah setiap hari supaya Allah Ta'ala beri benda baik kita. Bila boleh benda yang baik, walaupun kita ni bukan orang kaya, tapi kita dapat kesenangan, มีความสุข ชีวิตของเรานั้นอยู่ไปแล้วก็มีความสุข Sebab apa? Kita dapat benda yang baik daripada Allah. Benda baik di sini yang penuh dengan keberkatan. Kalau duit berkat, harta yang berkat. Nampak? Anak-anak berkat. Dalam rumah kita penuh dengan keberkatan. Suka tuan-tuan. Ini di antaranya. Baik. Bila sebut kata Ramadan, Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada manusia, iaitulah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Puasa di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dikasihi, bila nak masuk Ramadan, kita kena buat persiapan. Bahasa Sia kata การเตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับในเดือนรอมฎอนต้องเตรียมอะไรบ้าง Apa yang kita kena jaga? Yang pertama, kita kena siap sedia rangka kita. Bahasa Arab ia panggil jismani. Tubuh badan kita sihat. Hari ni kalau lelah, kalau sakit, kalau darah tinggi ada, kalau batuk, dia perubah isoh. Cepat-cepat siap. Karena bila masuk Ramadan, kita nak kosong. Tengah malam nak semaya terawih, kena gunakan yang begitu banyak, kita kena sehat. Kita kena sehat. Yang kedua, kita kena siap sedia mali, harta benda. Nak cari harta malam. Nak guna dalam bulan Ramadan. Hari ni sedia. Hari yang pertama, berapa kok kita nak guna? Cadang harta kita. Hak besar sekali, hak nombor 3, iaitulah ilmu yang bersangkut paut dengan bulan Ramadan. ความรู้เกี่ยวกับเดือนรอมฎอน เกี่ยวกับการถือศีลอดและก็การทำอามัลในช่วงเวลากลางคืน ilmu yang sangkut dengan puasa dan sangkut dengan amal ibadat. Apa yang kita kena buat di dalam bulan Ramadan? Ini ilmu yang paling besar. Pertama sekali, kita kena tahu bahawasanya dalam bulan Ramadan kita kena berasa gembira nak masuk Ramadan. Kita kena berasa suka nak masuk bulan Ramadan. Rasa suka belah-belah dah. Suka kerana apa? Setengah orang suka lah nak masuk bulan puasa pakat buat gerai nak jual sultan. Nak osara, buat sultan. Bukan maksud itu. Maksudnya pahala nak mari dah. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan Allah Ta'ala ganjaran pahala begitu banyak. Nak suka hak tu. Sahabat Nabi ni bulan dia duk suka belah-belah dah. Bukan ni hari ni bulan dia suka tuan-tuan. Oleh tu kita kena suka. Dalam hadis sebut, Nabi kata apa? Nabi kata, "Lau na'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kullaha Ramadan." Nabi kata, siapa dia di antaranya yang tahu daripada umat aku, kalau siapa dia yang tahu kelebihan bulan Ramadan, nascaya dia azal nak wis tahun 1 ปี 12 เดือนนี้ให้เป็นรอมฎอนหมดเลย Dia nak Ramadan semua. Kok jual jena tu? Ya. Masya Allah. Karena apa? Kelebihan. Orang yang tahu sungguh, orang yang duduk dalam kubur. Yang duduk dalam kubur bulan Ramadan, Allah Ta'ala lucu dia daripada kena azab. Allah Ta'ala bebaskan dia. Dia kalau boleh nak minta 12 bulan, jadi Ramadan belakang. Karena dia sukanya. Dia tak kena azab masa dia duduk dalam kubur di dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Karena bulan Ramadan dalam hadis sebut, Nabi sebut dalam hadis, Abwabul Jannah, segala pintu-pintu syurga ni dibukakan.
Itu syurga dibuka, itu neraka ditutup dalam bulan Ramadan. Dan syaitan dibelenggu, ditamak, lepas tu kita hot laut. Sebab tu ramai orang pakai pergi patah lah ni. Buat apa? Ngata syaitan. Ya tak pergi cepat tu. Akak berubuk lah teluk 9 kau. Kata nai kau. Pergi ngata syaitan. Kalau tak sekretar masuk rumah kita, ngata jauh di setung. Habis puasa tu yang lepas, kita ambil lah pula. Jadi tanra. Di bulan Ramadan. Lebih dengan bulan Ramadan siapa gitu lalu. Masya Allah. Sehingga siapa dia yang cinta, yang suka, yang berasa gembira, wasa Allah, Masya Allah, Ramadan siapa dah wasa gembira, wasa suka dah bila-bila. Nabi sebut dalam hadis, man faraha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala nira. Siapa dia yang berasa seronok, yang wasa gembira, yang berasa suka kerana nak masuk dah bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lepaskan dia daripada azab api neraka Allah. Ada kita suka ni pun lepas daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah tuan-tuan. Kerana gapo? Kerana bulan Ramadan adalah satu bulan yang syurga ni duk merindu-rindu kepada orang yang beribadah puasa di dalam bulan Ramadan. Syurga dalam hadis sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Syurga ni duk rindu, duk cinta, duk serenok, duk kenal kepada 4 golongan manusia. 4 jenis manusia, hak syurga duk rindu, duk cinta kepada dia. 4 jenis. Kita kena masuk dalam golongan yang 4 ni. Yang pertama, talil Quran, iaitulah orang yang duduk bergaduh dengan Quran, yakni membacakan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturun bulan Ramadan. Kalau gitu Al-Quran yang diturun bulan Ramadan, kita ni kena banyak baca Al-Quran. Masa dulu Allah tak ada wasa lemah. Dengar daripada sejarah-sejarah sahabat Nabi, tabi'in, ulama-ulama yang dulu tu. Mereka itu sembahyang di waktu malam, sembahyang di tengah hari Ramadan, dia baca Al-Quran sehari sekali khatam. Sehari 30 juz. Ni lemah nak baca dia mana? Dia baca semua. Dan dia ingat Al-Quran. Maya Zuhur dia baca surah ni, dia hubungi surah ni rakaat yang kedua. Maya Asar dia bacakan surah, Maya Sunat dia baca Quran. Nah, surah-surah dia baca-baca, dia tak habis kan? Nah, sehari khatam Quran sekali. Allah, kita belalah sebulan Ramadan boleh khatam sekali, alhamdulillah. Tak boleh nak khatam Quran, kita bacalah mana-mana surah yang kita boleh baca. Wadduha, oh takut wadduha, takut baca tak su. Baca surah kuliah kau teruk lagi. Cari lakum di tak temu. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Baca surah apa? Kuliah. Kan dah lama. Lu. Takut di tak mari. Kuliah. Baca surah Ikhlas 3 kali kita baca surah Ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi gapo kepada kita. Pahala seperti khatam Al-Quran. 3 kali baca surah Qul huwallahu ahad. Bacalah tuan-tuan. Tak boleh baca Qul huwallah, baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Oh, teruk benar. Baca. Apa yang kita boleh baca? Tak ada masa nak baca, dengar Al-Quran.
Sehari dengar 1 juz. Mana dengar mana tak ada orang baca, dalam telefon ada. Lecet YouTube, tulis juz dinner. Hari ni dengar juz 1, dengar Al-Quran dapat pahala. Dan Al-Quran hidayah bagi kamu, tuan-tuan. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab masuk Islam kerana dia dengar Al-Quran dalam surah Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Berapa ayat saja yang adik ipar dia baca, dia dengar, dia dapat hidayah masuk Islam. Sayyidina Umar ni masuk Islam. Maka di sinilah ulama kita ambil budak-budak anak-anak kita degil. Anak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tak reti dengar anak kita. Dia tidur tengah malam, kita jamuh bokbung dia. Atas pada dahi ni bokbung ni. Kita rosak sini, kita baca surah Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Lembutkan hak degil tu sikit. Hak tak reti tu baca hak ni. Kalau tak lagi tak reti, laki parai. Tak ada dengan surah Toha. Ini di antaranya Al-Quran. Dengar Al-Quran jadi banyak. Sebab tu saya menyuruhkan di Comrom imam ada. Maghrib pukul 9:30. Pukul 9 lebih ni nak masuk waktu maghrib. Pukul 9 tiap-tiap masjid buka Quran. Orang suci kampung pakak dengar. Boleh pahala. Orang yang pergi buka, orang luar ni pakak dengar. Boleh pahala, tuan-tuan. Kalau ada siapa dia pergi ngepet, pasal apa kau bosan weh. Orang tu bagi surat cepat-cepat. Bukan kesok dah. Tak nak gila dah. Tak saya dengar Quran. Berat anak. Dengar Al-Quran. Subuh 10 minit nak masuk subuh, buka Quran di masjid. Bunyi webel, bunyi ramah. Orang pakak mari masjid. Khususnya bulan Ramadan. Lebih lagi dalam bulan Ramadan dikuatkan kita. Buka Quran. Masjid mana buka Quran pakak dengar. Banyakan bulan Ramadan kita kena berubah daripada bulan-bulan yang biasa. Ni dia, tuan-tuan. Yang ketiga, tengok Al-Quran. Baca, dengar, tengok. Beli Quran, tengok. Malam ni kena cek kita tengok rumah kita. Kelik malam ni kita tengok dalam rumah Quran ada duduk rumah kita ni. Tengok. Ada duduk bawah nangsa kanisa. Di atas bicara pasal Thai. Oh, berat. Ambil Quran, cek molek tak tinggi. Maidan. Hak tu dah rezeki kita tak ada tu. Rahmat tak ada dalam rumah, kita tak jaga Quran. Satu ayat cari daripada Al-Quran, kita kena ambil taruh molek. Nak bakar tak boleh. Malaikat banyak pelajar tak boleh nak jaga, bakar beracurkan. Apa yang panggil? Abu dia. Kena beracur-beracur, jadi tak ada huruf. Ni di antara mulianya Al-Quran. Kita tengok Al-Quran ni boleh pahala, tuan-tuan. Orang tanya, mau buat apa tu? Tengok Quran. Berapa juz dah? 5 juz dah. Wah, faham. Dia buat kan? Bukan tengok, mau belek lah tu. Tengok, perhati, tengok. Tak reti, tak mana, tapi tengok. Tengok Quran ni boleh pahala. Perkara yang kita tengok boleh pahala. Yang pertama, tengok Kaabah. Di Mekah masuk itu Malik Fahab. Teruskan jalan betul. Jalan betul, siapa dah nampak dah Kaabah besar. Kaabah yang kita tengok tu nampak rupanya jauh, tapi bila kita duduk sana, dekatnya Kaabah. Duduk sini, tengok dalam telefon, tengok dalam terotak ni, orang kaitan sud Kaabah, nampak luah, nampak jauh. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi masuk dalam Masjid Mekah, Kaabah tu dekat je dengan kita. Hak ni dah orang di Mekah dia ingat ke Kaabah lagi ni. Di Mekah boleh mari kau dia ingat ke Kaabah. Sebab apa? Masa kita semayang nampak Kaabah berasa dekat, cocok masuk dalam hati. Sebab tu di Mekah yang hidup semayang kau luar. Ni bisa semayang luar, duk kali ngapa India kau tu. Masuk dalam. Penuh jalan naik atas utuh nampak Kaabah. Mayat depan sekali ni. Atas utuh nampaknya Kaabah yang kita sembahyang.
Allah, tengok Kaabah ni boleh pahala. Tengok saja-saja. Apatah lagi kita masuk rapat di Kaabah. Kaabah ni ada 4 bucu. Ada bucu hindang, batu Hajratul Aswad. Di tepi itu saat ni ada pintu Kaabah, Babul Kaabah. Celah antara batu Hajratul Aswad dengan pintu Kaabah, dia panggil apa celah tu? Multazam. Situlah tempat Tuhan pergi doa. Mudah kau nak masuk, payah kita nak masuk. Kerana orang pakat berumur. Mana lagi di antaranya tempat Allah Ta'ala terimakan doa di kawasan Kaabah tu, Hijr Ismail di atas ni seorang mah. Dalam kek tu serupa dengan Kaabah dah. Siapa dia pergi masuk semaya sujud berdoa kepada Tuhan, atas kepala kita tahu malaikat duk tunggu nak ambil doa wak naik langit. Ni ada ramai-ramai orang nak pergi Mekah, Isah ni boleh masuk situ. Nak masuk hari-hari susah sangat, payah seminggu sekali atau 3 hari sekali kita masuk. Kita duduk Mekah lama kan, Isah boleh masuk. Jangan duduk 20 hari 30 hari sekali dia baru masuk. Al-Hudi masuk biasa. Sedap tuan-tuan, sedap kita sujud, sedap kita berdoa, sedap. Semua orang masuk situ mengalir air mata belaka. Sebab apa? Doa kita tu menyeserakan, masuk cocok dalam hati. Kerana atas pada malaikat duk tunggu nanti nak ambil doa awak naik kepada langit. Tuhan terima doa kita. Nampak? Masya Allah, hani di antaranya tuan-tuan. Nah, baik, tengok Kaabah boleh pahala. Yang kedua, tengok Al-Quran. Boleh pahala tengok Quran. Yang kita sebut saat ni. Yang ketiganya, tengok suami. Suami tengok isteri. Bini tengok tok laki. Boleh pahala. Tok laki tengok bini. Boleh pahala. Kelik tak lagi, jangan tidur. Dah? Kenapa? Nak tengok. Abang pun tu. Tengok. Abang pun buat tubik lagi belum. Sudah abang tengok, bini tengok puluh minit. No, aku nak tengok mu pula. Bina buat tak. Mana perut uji? Bina kata pasal dia bang, Kaiman. Lalu ni orang menarung, ego Kaiman belakang. Perut jadi sinam. Lipat 3 lapis. Astagfirullah. Kalau lipat masuk ke celah tu, mati. Apa? Mati. Tengok tuan-tuan boleh pahala, Masya Allah. Patut gurau lagi tu. Sekadar tengok boleh pahala. Gurau lebih lagi boleh pahala. Gurau boleh pahala? Ya. Suami isteri ni bergurau kasih saya boleh pahala, tuan-tuan. Anak gurau kan nak royak cara gurau. Kita orang kau ni banyak memotong. Pergi masuk dalam letak. Tok laki pun motong, bini pun motong. Masa motong tu, motong-motong boleh. Lapai potong. Ya. Lapai batal letak. Tok laki panggil. Tina! Ya. Mina pun pakai mata pisah. Gerak boleh sikit ya, tapi suka di mata pula. Hari yang kedua lagu lain lah pula. Minum motor hari yang kedua. No, ya apa be? Oh nak kata tempo. Oh nak kata semau. Lagu tempo. Oh, apa pernah mata-mata. Pada tengok tempo. Lagu penamu lah. Bergurau ni boleh pahala tuan-tuan. Apatah lagi kita tanam sifat kasih sayang di antara suami dan juga isteri. Allah lebih sekali. Nah, suami isteri kena pakat tanam sifat kasih sayang. We jadi jelira, we jadi bersera. Semoga serupa dengan kita buat kasih sayang semenjak daripada awal yang kita menikah kahwin sampai kepada akhir. Nah, sebab tu cara kita memanggil nama. Tak usah dia panggil mung aku lah. Suami isteri ni jangan panggil mung. Ajar panggil abang ataupun adik. Karena hari tu baru nikah abang,
Kau ni pun adik, abang, adik, cucu muka. Kau dah bunyi tu. Nampak kan tu? Kerana dunia di hari ini banyak tuan-tuan yang berlaku balah aku. Duduk tak senang pakai bercurah Allah wa'alayazubillah tak seri ada lagu ni. Mana buat kerana kena tani sifat kasih sayang. Dan kita kena faham. Suami kena faham isteri kena faham suami. Suami kena faham apa isteri dia. Satu, perangai orang Tina ni kalau pergi mana dia lama. Kalau pergi masuk dalam nak wajah kena wit dia. Tano lama, dia tahu wah. Orang tahu wah kampung, dia tahu wah nak. Satu keliling baru boleh wujud aku. Kita duk ngepek lama, kacau tak sadar tu, yang tak puas lagi, tak cukup wujud. Puasa dia, mana kena faham. Ya, isteri pun kena faham suami. Kalau suami demi minat bola, kita jangan bubuk dengan lakon lah. Kita nak tengok lakon, apa nak tengok bola, apa pasal bola wacat tu. Nak tengok rakyat boleh. Allah. Ada nak faham. Bila faham di mari tuan-tuan, Allah SWT akan tambahkan ni'mat, Allah Ta'ala tambah rahmat, kasih sayang dalam rumah tangga kita sangat-sangat banyak tuan-tuan. Ni bab suami dan juga isteri. Yang keempat, tengok dua ibu bapa. Ni anak-anak ramai yang ada malam ini. Kita kena menjadi seorang anak yang baik, anak yang berjuru, anak yang tidak dirakau kepada dua ibu bapa. Kerana dalam satu hadis Nabi sebut, 4 perkara Allah Ta'ala tidak akan masuk manusia dalam syurga. Salah satu yang keempat, iaitulah anak yang dirakau kepada dua ibu bapa. Anak yang dirakau dua ibu bapa ni Allah Ta'ala tak masuk dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita yang jadi anak, kita kena ingat mula. Ingat apa? Yang pertama, kita nak jadi orang yang besar pada hari ini, mari daripada ibu dan ayah kita. Ibu saat ni hidup mengandung kita berapa bulan? 9 bulan turut besar. 4 bulan tu Allah duduk dalam apa? Alah apa alah kita kena tanya ma, mi atau mek mutuh dengan orang berapa kali mek? Oh, hari tu dah 133 kali. Aku tak ada makan berapa mutuh. Berapa boleh mutuh? Berapa tu boleh di antaranya kita ni alah kerana nak jadi anak seseorang ni dia berubah. Daripada air mani 40 hari jadi darah yang beku, 40 hari jadi daging tokok, 40 hari pula baru jadi orang. 3 kali 40 hari 4 bulan. Celah-celah tu Allah tuan-tuan. Allah mutah makan sikit, oh mutah makan sikit, oh mutah. Setengah tu tak boleh makan nasi dengan lauk, nak makan dengan wah dia. Ada juga tak boleh makan nasi dengan pinggir teh dengan puyuk-puyuk. Dengan pinggir tak lalu, dengan puyuk. Ada setengah ngamuk, nak makan sekuk bisi. Apa malah beli duk dah nak pergi bisi jauh. Beli jalan kau saya nak bisi. Apa beli nak dah ambil jabe bisi, buting nepek bang. Ni nak bisi. Oh lalu dah nak tipu. Tapi we nampak bisi tu lah dia nak. Lalu lah. Ada setengah orang Tino tak alam kok jantai alam kok jantai tu jadi pening. Ada saya modal jadi payaban lagi. Lah ni. Kata lanu burung ni. Bini nganu. Nganu. Amal lagi tak lalu. Bawa asal semua dalam kocek baju. Kocek luar. Kanu. Kena pecah asal semua jadi tak sedar. Nganu dia burung. Bini kemuk metong. Ada juga lagu ni. Kamu tak sewe. Ni kita anak kena faham. Bila kita umur 7 bulan, 8 bulan duduk dalam perut, duduk jek lah. Duduk kelepar pukul 2 malam kau duduk kelepar.
mek kita ni, mi kita, ma kita ni khabar tengah malam ni lutut-lutut. Allah ni kaki-kaki. Nah, ini ni kira abang tu lelaki. Ni dah abang anak dah lepas dah ni. Gagah-gagah abang ngatuk. Tak lelaki tu yang berangai dia. Kalau kita kena bahaya, baik dia dah. Dia tak ada kelebihan. Nah, kelebihan tak tahu kata lagu tu. Kalau yang tak boleh cara, mulai menang lah. Nah, dah lah tak bangun tengah malam. Hidung ngeruh kat dah. Ini tidur tak ngeruh. Ni kau kerong. Oh yo, Jack. Jangan Jack. Orang Tino kalau tak lagi tidur ngeruh lagu tu, kau kerong. Jangan Jack. Kalau Jack dia tu bik suara lain dulu. Pulang-pulang kerong. Bawa kita Jack. Menepuh. Apa dia tu? Nampak? Haning di antaranya. Nah, anak-anak kena faham. Masa beranak tubik tu. Allah, orang jadi ibu sakit. No. Nah, oleh tu kita masa nak beranak, baca ayat ni. Summa sabila yassara. Ayat ni lah. Waktu Bibir baca. Setengah orang baca. Yang lain. Tapi tak Bibir baca ni. Rosak perut. Tekah mengemak tu baca. Tapi hak perut salah ni jangan baca. Perut wanuk sini dulu. Nanti masuk kita ni. Masuk hongkot. Baca summa sabila yassara. Summa sabila yassara. Beranaknya tubik kita saat ni. Orang Tino ma kita tahu betul. Yo siapa tobat tak saya beranak. Orang Tino kan lepas beranak tobat. Kau suka sakit. Sakit sungguh. Anak tak ada jalan buat sabulok. Rasa duk tobat ha. Tak lelaki duk baru semua. Di kita kopi tak ada santai tukar Ali. Bisa kucing. Kalau Iblis mengkau dia tanya lah dulu. Tak ada kau power. Achieve kau. Di Mekah. Kalau kau sehaja gini tok atau gini judah. Tengah-tengah jalan. Berhenti tempat utah. Minum susu utah. Ya ada satu jemput. Air kecil utah. Ni orang bakar beli. Ada air kecil. Air kecil kinate. Ni orang bakar beli makan. Astagfirullah. Dia kata ubat besar. Tak tahu ubat namun. Gamuk dia makan. Pada susu utah tu pun masa dah. Kerana masa capung yang peluk Bangladesh. Oh dia pergi betul. Dia bangsa tangis dulu. Habis sejak. Bamberung. Aning di antara. Anak-anak kena ingat molek. Masa kecil tu. Ibu kita. Allah dia ulik kita lagi. Dia bercara kita kena ingat. Berapa tahun kita yang makan nasi daripada tangan ibu kita. Berapa tahun kita pakai baju daripada ibu kita. Berapa tahun kita duduk di atas dukung, di atas kepong ibu bapa kita. Inilah anak yang tua kena ingat hak ni. Bila kita ingat hak ni tuan-tuan, masa ibu kita sakit, kita lah orang kena jaga ibu kita. Masa ayah kita sakit, kita lah Nabi Hajar mengucap kepada dia. Bila dia mati tuan-tuan, kita lah orang mani. Anak ni orang mani ni. Riba ayah kita ni. Jangan dia punya kat orang lain. Mari kita riba. Tak pandai mani tak apa. Riba pada lah. Nak mani tak pandai tak biasa. Riba. Belalah aku nak riba ayahku hari ni. Aku nak riba makku hari ni. Aku tak biasa riba lagi dia. Nak riba tak atas riba ni. Kita ambil air. Ambil air, cebok air dengan batu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jiruh kepala ayah kita ni. Ampunlah dosa yang lekat di kepala ayahku, ya Allah. Jiruh dia. Allah Ta'ala ampun dosa ibu bapa kita. Ni anak yang bertuah. Kita kena menjadi anak yang bertuah, anak yang soleh. Bila ayah dan ibu duduk dalam kubur, jangan lupa buat amal dan berdoa kepada dia wisomong-somong. Nampak tak? Andil sebagai anak. Oleh itu baik ibu-ibu, bapa-bapa. Yang saya sebut saat ini berkenaan dengan Al-Quran. Dalam bulan Ramadan, digalakkan kita Al-Quran dibacakan. Syurga, rindu, cinta kepada siapa dia lagi? Kepada wahafidil lisan. Orang yang jagakan lidah dia.
orang yang jaga lidah. Jaga lagu mana lidah? Jagakan lidah daripada cakap kecek benda yang sia-sia. Lebih lagi bohong, lebih lagi mengopak, lebih lagi mengacung kepada orang. Lidah kita kena jaga. Lebih lagi bulan Ramadan, jangan kita kecek banyak kerana takut menyebabkan kita banyaknya dosa. Dosa dia buat comrom. Ni bulan puasa dia cari kok ya comrom minta. Comrom ngupak ke orang. Lah ni pun jadi dah pukul 2 teh banyak teh kita di atas 5 orang. Buat gapo? Cabut ubin. Belai-belai kecek orang. Tengah duk cabut ubin tu bapa lalu sia. Dakwah kai kelubung tak bawa. No, bapa sia kau dah capai gapo teh kai sapu kaki. Tak kabar lah sapu kaki gapo. Masya Allah. Bulan Ramadan kita kena jaga. Jagakan lidah. Yang ketiga, hak syurga duk rindu, duk cinta kepada kita apa? Wa muta'imil ji'ah. We makan kepada orang yang lapar-lapar. Allah. Siapa dia beramal, we makan kepada orang lapar, orang tu dapat pahala dan syurga duk cinta kepada dia. Masya Allah. Lebihnya tuan-tuan. Tengok orang susah dalam kampung, kita buat jamuan. Bagaimana Tok Meneh buat jamuan ni? Pakak mari makan lah. Allah. Tak pandai makan. Hak mari tu. Bunyi kata bawa uyuk sofa. Uyuk biru. Bosak kakek tu lah. Jalan saya ni Allah kembali. Apa? Gula penuh. Hari ni dia masih nak perangai esok lagi. Dia bawa buat kulit lagi. Ni di antara we makan kepada orang lapar, syurga merindu cinta kepada kita. Yang keempat, hak syurga duk sayang, hak syurga duk nak orang ni masuk syurga, iaitulah wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang beribadat puasa di dalam bulan Ramadan. Siapa dia yang puasa di dalam bulan Ramadan? Puasa kita tu. Dan kita tu saat ni syurga duk tengok kita. Syurga duk rindu kita. Syurga seolah kata aku nak ambil dia ni masuk dalam aku. Masuk dalam syurga. Puasa di dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Allah. Nabi sebut dalam satu hadis, man qama Ramadan atau man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Siapa dia yang beribadat puasa sehari di dalam bulan Ramadan, diampun Allah Ta'ala akan dosa dia yang telah lalu dan dosa yang lagi akan datang. Mati dalam hal tidak ada dosa, apa balasnya kita? Syurga Allah Ta'ala. Dapat syurga Allah Ta'ala. Nah, kerana bulan Ramadan ni bulan yang mulia tuan-tuan. Bulan yang mana Allah Ta'ala futihat abwabul jannah. Dibuka segala pintu-pintu syurga. InsyaAllah Akbar. Nikmat yang paling besar. Anilah kena berasa mujur dah belah-belah kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan. Oleh tu kan, bila kita masuk di dalam bulan Ramadan, kita masuk bulan Ramadan, apa yang kita kena buat tuan-tuan? Gapo kita kena buat? Ramadan ada tengah hari, ada tengah malam. Kelangwan ke kelangke. Tengah hari kita puasa, tengah malam kita amal ibadat sembahyang sunat tarawih di waktu malam. Kalau gitu di sini apa pesan sama-sama di tempat ceramah di musim sekarang ni, kita kena ada dua sifat. Mudah sekali. Satu, kita kena tebal, yang kedua kita kena off. Supaya dia orang kata bana nak silap, nak berdikir. Rasa tengok, kata lek kanan bunyi tebal, lek kiri bunyi off. Tebal-tebal off. Tebal-tebal off. Tebal-tebal off. Hak tu jadi silap lalu. Gampang off. Off tengah hari kita kena off. Off daripada makan, off daripada minum, off daripada berlaku maksiat, off daripada membatalkan puasa kita. Tengah malam kita kena tebal sembahyang sunat tarawih. Malas setara mana pun kita kena tebal sembahyang di waktu malam. Maka di sini kita kena tahu bahawasanya
amalan di dalam bulan Ramadan yang dipanggil kata puasa, siapa dia buat kena puasa? Orang yang ada syarat, orang yang sudah cukupnya syarat dia. Syarat orang yang wajib puasa 4 kali. Yang pertama, Islam. Dia kena jadi orang Islam. Kita ramai-ramai ni yang sudah jadi Islam, wajib di atas kita beribadat puasa di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, dia panggil balighun. Balik sampai umur. Umur berapa? 15 tahun. Atau 10 tahun, 11, 12, 13, 14. Perempuan ni uzur dah. Macam dia lew. Atau budak laki-laki ni keluar air mani dah. Tak ada sampai 15. Balik nama dia. Wajib dia kena puasa. Wajib kena puasa. Budak kecil umur 7 tahun tak wajib puasa. Tapi disunatkan kita ibu bapa suruh dia belajar puasa. Adik, kalau adik puasa adik, mak nak beli gel hari raya, mak nak beli kasut, mak nak beli baju raya 3 Aceh juga puasa. Nah, dia tak rok pukul 12 dia puasa letih, dia nak buka, berlari dia buka. Nak belajar berlatih kepada anak kita. Nah, dan yang keempat iaitulah yang ketiganya aqilun, kena orang berakal. Orang gila tak wajib puasa. Siapa dia tak saya puasa, gila cepat-cepat. Tak boleh puasa. Tapi buat gila tak boleh. Orang gila tak wajib puasa. Tak wajib kena puasa. Ada nara seorang gila, dia wan Valentine dia bawa bunga pulak. Bawa biar apa songkrang, dia bawa bedi air tu. Dia tepi tengah. Bukan dia tepi, dia tengah. Kalau bedi orang gila tak wajib puasa. Dan yang keempat iaitulah puasa dia nak puasa. Kalau dia sakit, dia ni orang sakit, atau dia orang tua, tak dia puasa, maka tak wajib dia puasa. Tetapi ulama sebut kena bayar fidyah. Sehari secukup, sehari secukup, sehari secukup. Siapa dia yang cukup 4 kali saat ni, wajib dia kena beribadat puasa. Kena puasa. Dan jangan ada benda yang dipanggil kata manik, menegahkan ibadat puasa. Kenapa? Macam dia uzur, walaupun Islam, walaupun berakal, walaupun balik siapa umur, walaupun dia ni puasa-puasa, tetapi dia tu saat ni uzur, tak boleh dia nak puasa. Orang betina uzur, tak boleh nak puasa. Tengah hari, tengah orang puasa tu, boleh tak kita nak makan? Boleh nak makan, tapi jangan tunjuk kepada orang yang puasa. Ni kadang-kadang pergi sewa beli air makan depan orang. Dia kata minum, aku tak puasa. Canzel. Berapa hari dah? 13 hari dah. Usul 13 hari. Ada semua. Tak boleh kena nusuk. Walaupun dalam rumah, tak lagi kita puasa, kita usul tak puasa, nusuk. Jangan dia tahu. Mana jangan dia nampak kerana dia orang puasa. Mulia kepada orang puasa. Ni dia antara. Baik, bila masuk di dalam Ramadan, kita beribadat puasa, rukun puasa apa dia? Yang pertama iaitulah kita kena niat. Puasa ni kena niat. Kalau tak niat, tidak sah puasa kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguh amalan kita tu dengan niat. Wajib kita kena niat. Nak niat pergi mana? Waktu malam, maghrib, raib matahari, atau yang panggil maghrib. Matahari duduk lagu ni turun, raib, tak ada matahari. Masuk maghrib, masa itulah mula start kita beribadat puasa. Ayat ni kita niat. Bila kita niat, habis niat, waktu niat bila? Iaitulah bila masuk waktu subuh. Tak boleh nak niat. Puasa Ramadan, masuk subuh, tak boleh nak niat. Kalau puasa sunat, lepas subuh, boleh lagi kita nak niat. Pukul 8, boleh lagi nak niat. Contohnya esok, bukan bulan Ramadan. Pukul 8 pagi, puasa nak puasa. Puasa, niat. Sengaja aku puasa hari ni. Hari ni, dalam bukan esok hari lah.
Sengaja aku puasa. Jadi puasa sunat. Nah, tapi jangan niat lepas kelih kedai kopi. Dia kenyim tak? Nasi kamu 2 ringgit. Kelih rumah niat puasa tak jadi dah. Kita makan dah. Ha, baik tuan-tuan. Bila kita niat di waktu malam, masa mana comel sekali kita niat, boleh berlaku. Tapi kadang-kadang kita terlupa niat. Hak ni kena tuan tuan mak. Kena jaga molek, tulis pai di tempat buka puasa tu. Tulis kata ya lem niat doi. Makan nasi tengok. Niat apa itu? Anak-anak pakat niat. Niat ni tak kena pejam mata. Setengah cik kita dulu duk dia. Mana dia? Cik nak niat. Dia mata kenapa? Sengaja aku puasa esok hari bulan Ramadan, wajib atas kuda atas mung. Niat nama dah gitu. Niat yang mari sekaligus, cepat yang mari masuk dalam hati kita. Ada aku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Kalulah malam mana kita terlupa niat, tak jadi kita puasa pada esok hari. Ni dalam mazhab Syafi'i kena niat iyak malam. Sebab Imam Syafi'i kata kita puasa subuh, mula start subuh, maghrib kita buka puasa, tengah malam tak puasa dah. Esok nak puasa kena niat pula. Kena niat pula. Mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Malik kata tak kena niat dah. Niat malam pertama Ramadan, malam esok lusa tak kena niat. Sengaja aku puasa sebulan Ramadan. Sebulan esok Ramadan, lusa Ramadan, tak kena niat dah, cukup dah kita niat. Nampak bagi hak mazhab Imam Malik. Tetapi Syafi'i kata tak boleh, kena niat tiap-tiap malam. Dalam mazhab Imam Syafi'i, manusia ni dia mari daripada bahasa Arab kata insan. Insan mari daripada lafaz nasiya, nun sin yo. Makna apa bahasa Melayu? Lupa. Sebut kata manusia orang yang mudah lupa. Mudah terlupa. Kalau terlupa semalam, esok kita nak puasa, tak boleh puasa. Nyanyo kita nak puasa ni. Tapi terlupa daripada niat. Kalau gitu, mazhab Syafi'i kata boleh kita nak taklid. Malam pertama kita taklid bagi mazhab Imam Malik. Niat taklid mazhab Imam Malik. Malam esok kita niat, malam lusa kita niat, malam kepak kita niat. Malam yang kelima terlupa niat, hari yang kelima kita puasa boleh. Kerana kita niat malam pertama daripada mazhab Imam Malik. Kalau tak niat mazhab Imam Malik, kita jangan terlupa sama sekali. Wajib kita kena niat. Ini tuan-tuan. Lepas pada kita niat, disunatkan kita makan sahur. Sunat makan sahur ni sunat. Dia mana makan sahur? Belum pada subuh. Belum daripada imsak. Waktu imsak tu boleh lagi kita nak makan. Tapi cepat-cepat kerana tak lama dah nak masuk subuh. Setengah-setengah masjid kadang-kadang ada tu email kau pia-pia dibuka speaker, lo bangun. Dia tak bangun lagi cepat-cepat. Ada makan dah gangah cepat 10 minit dah nak masuk subuh. Tak isap okok teh 3 botol sekali. Kita pun makan. Bangun lewat malam ni. Makan orang best. Masa orang best, nasi ada dalam mulut dan ada tekuk hak kita telai saat ni. Soalnya hak duduk dalam mulut ni, kita kena wear tubik. Hak duduk tekuk ni, tak kena wear, pakai telai lalu dah. Ni bodok tekuk, you pergi pegang tekuk. Makan botol telai, Allahu Akbar. Tengok, kenapa? Kena duk phone duk mana? Kena duk phone. Dia nak serung tubik mula. Dah. Kita bawa motor kereta. Kita berhenti di cabai. Cabai ni tak, dia ada api hijau, kuning, batu merah. Kadang-kadang hijau bawah, kuning, batu merah di atas. Itu api hijau, semua pakai lakoh.
brum. Apa pergi kita sampai di cabai tu tubik api kuning. Nak tanya kita berik kau kita pergi cepat kau derah. Hok tu kau jijak minyak. Cabai luah. Bawa sampai tengah tubik api merah. Kena berik lah api merah nak. Api merah makna jut. Kita nak jut tengah cabai. Duduk tengah cabai dah tubik api merah. Nak berik situ. Mati bos. Tepuh demo lah. Lepas tu pakai kaki selalu dah muka lepas dah ni. Cuba dengan makan saat ni. Tekah waktu imsak 10 minit tu, di peluang lagi kita boleh makan. Mana api kuning, tong rak wang hidi. Ikminan cakap subuh lew. Bawa masuk subuh nasi tekak dah. Ni telai grup lalu dah. Ada setengah jadi royak katanya, boleh makan lagi. Hodok dalam mulut ni boleh telai lagi orang bedah pun. Bokeh dia kata hodok dalam bingkai boleh rangoh lagi. Ada apa lah. Tak tahu, amat tak ngaji lagu tu. Kalau ada mazhab mana, turut je. Ni. Subuh mula start kita berpuasa. Kalau gitu makan sahur ni sunat. Nak makan apa? Ikut. Nasi kau, martabak kau, watama kau, ais teguk kau, dia panggil makan sahur. Jangan duk payah kata sahur-sahur ni suka dengan tom yam. Mau kita tak apalah, tak ada kedai buka malam. Kalau pergi ikut bakok Kuala Lumpur Malaysia sana, kadang-kadang ikut bakok dia tulis Rani Miahan Sahur. Kita masuk lagi kedai peliknya, kedai ni ada sahur, kedai ni ada tom yam, kedai ni ada sup, tapi kedai ni ada sahur. Masuk duduk di kisi, orang mari. Dapat tanah ready kap? Nak apa dek? Ni arai, tom yam, sup, pen, tugan, ikan goreng, telur goreng, me'am. Dia tak awak arai, sahur. Tom yam, me'am tom yam. Lepas tu, sahur. Ada apa lah. Dia mau sahur ni sebut tom yam. Makanlah apa nama saja, asal ia tu dia panggil makan sahur. Sunat. Walaupun kita kata amor ni tak makan sahur tak apa, gagah puasa. Tak boleh kena makan. Haram kau tak makan, dok makruh. Sebab sunat kita makan sahur. Nabi walaupun ais tegak, walaupun buah tamar sutih, Nabi makan juga. Oleh itu kita kena ikut. Bila subuh kita beribadat puasa. Tuan-tuan yang dikasihi, bila kita beribadat puasa, puasa dah kita subuh ni. Kena jaga akan benda yang membatal akan pahala puasa. Apa benda batal pahala puasa? Yang pertama disebut dalam kitab fiqh, iaitulah jangan masuk benda di dalam lubang. Benda ni benda toko, air ataupun benda jenis toko, nasi dan sebagainya, jangan masuk benda ni dalam lubang. Angin-angin, lom ni, lom dia tak panggil benda. Kalau angin ni jadi benar, angin ni tengok. Kita buat lagu ni, dia masuk lubang hidung. Masuk. Kalau masuk dalam angin ni batal puasa, kita puasa kena pekuk hidung semua. Dah angin ni tak apa, angin ni tak apa. Hak talihnya, air atau makan ni. Masuk dalam mana? Dalam lubang. Mananya lubang? Telinga. Ambil di anggota di atas kepala kita. Turun mari dia temu dengan mata dulu. Mata ni lubang tidak? Bukan. Dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain wallahu'alam. Maknanya kalau kita puasa, sakit mata. Ambil ubat mata, bubur mata merah ni, bubur hiota ni, masuk dalam. Tak batal. Karena dalam mazhab Syafi'i dia tak pilih kata lubang. Turun mari pula kita mu dengan apa? Telinga. Lubang telinga. Telinga ni dia panggil lubang. Bila kita puasa, mani we jadi molek. Jangan we masuk air di dalam lubang. Kalau sengelai, batal. Kita mani tak sengelai, tapi air ngecik ke mana geruk masuk. Baik. Air bila masuk dalam telinga, cara kita nak buat, kena tek air pula di tangan, tek masuk dalam. Hak tu kita sengelai, maka batal. Kalau awak kena air duduk dalam telinga, hak ni kena beringat, jangan we masuk awal-awal. Yang kedua,
Iaitulah lubang hidung Allah Subhanahu Wa Taala menjadi manusia ni min ahsani takwim. Hidung ni mujur tu awak lubang duduk di bawah. Kalau lubang duduk di atas, dia hujan siap kau itu. Lemah lah weh. Mujur lubang di bawah. Pas mujur lubang dua, sedap nyawa. Kalau lubang besar, tengok kita letak hidung, Allah tak sedap nyawa. Lubang hidung, dia panggil lubang yang zahir dan juga batin. Batin hodok dalam, zahir hodok di luar. Nampak? Kalau gitu, hak batannya dimasuk benar di dalam batin. Dalam tu. Di luar ni tak apa. Mana nak panggil luar? Antara dia hidung kita ni, dia ada dalam, ada luar. Hak dalam tu sampai seci. Mana jari kita masuk seci atau setengah tu, ayah sampai dalam tu. Hak duk bira ni tak apa tuan-tuan. Ada tahi hidung, weh tak apa. Yang hidup taruh sampai ngorek. Kita hidup tak apa. Sana nampak susah je nyawa pelepah bunyi. Hai hidung, weh boleh lagu ni. Yang cocok pada dalam tu. Mana? Ni dia. Tapi pelik dah. Kita kalau korek tak hidung, apa kena hipung Kau korek hipung tapi letak. Dan yang letak depan orang duduk muak. Apa weh? Hidung. Maafin. Lemuk. Jangan ketak. Astagfirullahaladzim. Ni lubang hidung. Lubang ke apa lagi? Turun pada hidung, temu dengan mulut. Mulut dia tak panggil lubang, dia panggil lubang halkum. Tempat kita sebut huruf bunyi ha. Ni sini. Butil lekong ni. Ha. Sini bulat halkum. Maka sampai sini barulah batal puasa. Dalam mulut tidak batal. Kalau mulut ni batal puasa, kita ambil air koma batal, masuk dalam mulut. Ambil dari buah dalam mulut batal, tidak batal. Nah, hak batalnya halkum. Boleh tidak? Boleh puasa. Lek petang tu kita goreng ikan. Goreng ayam. Benar ayam kan? Ayam ni kaitan. Bo kita buh dalam pinggan tu kok tak ada apa. Keliu ayam. Ambil ayam buh dalam mulut. Kaki duk luar. Kalau kumar batal dah. Mana tak batal? Dia tak masuk tekok. Dia masuk dalam mulut. Tapi jangan duk gong lah. Dia buat sungguh tu. Orang perempuan, kita buat lauk dapur tom yam sup gapo kita pecah makanan ni. Nak terang kata manis masin boleh. Tek lidah atau kehek semula. Banyak mana? Pak sudu. Tu hiu dah. Batal kalau pak sudu. Hiu. Boleh. Tek lidah atau kehek semula. Aneh di antara. Tuan-tuan, lubang mana lagi? Hak tekak ni juga. Kalau kita masuk dengan terlupa, tak ada masalah. Contoh kita kata biasa kita pukul 8 masuk dapur makan nasi. Hari ni mani-mani tak ingat kata puasa. Masuk dapur makan boleh 2 pinggir, bini baru kelih.